Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, salawat dan salam bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita jumpa pada pagi ini. Hari ini hari Jumaat, pagi Jumaat. Alhamdulillah, kita dapat memulakan satu siri yang agak panjang nanti, iaitu kita akan membawa perbincangan ini kepada mereka yang mendengar atau menonton video ini adalah untuk khusus tajuk Al-Quran. Khusus tajuk Al-Quran. Bagaimana untuk kita mengenal Al-Quran dari segi pembacaan. Maknanya ialah pada pagi ini lebih kepada pendahuluan untuk kita bersuai kenal ke arah mana video ini untuk seterusnya. Maksudnya siri pertama, siri kedua, siri ketiga dan seterusnya. Mudah-mudahan saya memohon doa daripada tuan-tuan dan puan-puan, ayah, ibu, anak-anak murid dan semua sahaja yang mendengar video ini. Doakanlah sama-sama mudah-mudahan hasrat ini tercapai. Sebenarnya video ini dibangunkan di atas asbab. Bila kita mengenal pasti perbincangan dengan ustaz-ustazah dekat sekolah kan, rupa-rupanya ramai anak-anak murid kita yang belum dapat menguasai pembacaan Al-Quran. Dan apabila kita berada di sekolah, kita ada seliwas Al-Quran. Kita bermula dengan Iqra. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan dan anak-anak yang mendengar, ibu bapa, untuk mata pelajaran Al-Quran yang diajar di sekolah kebangsaan, mereka menggunakan seliwas Iqra. Kalau tengok di hadapan sini, inilah dia buku Iqra yang ada di murid tahun 1, yang ada jilid 1 dan jilid 2. Jadi macam ni. Kalau yang berwarna biru macam ni biru, ini adalah jilid 1. Kalau yang warna kehijauan adalah jilid 2. Cuma adalah perbincangan dengan sahabat-sahabat ustaz-ustazah di sekolah. Buku teks ini ataupun buku Iqra 1, Iqra 2 yang datang daripada sistem buku teks, hanya mereka memiliki pada tahun 1 sahaja. Pada tahun 1 sahaja. Bermaksud buku teks ini ataupun Iqra ini akan dipulangkan semula menjelang masuk ke tahun 2. Jadi kesan di situ ialah ada di kalangan murid kita ini yang belum dapat menguasai Iqra 1 dan Iqra 2. Pun begitu ada juga yang dapat. Cuma video ini dibangunkan di atas asbab untuk membantu. Semampu saya lah sebenarnya. Kalau nak diikutkan, tidak adalah kemampuan yang begitu hebat, sebab di luar sana tentulah ada ayah ibu, ustaz-ustazah yang lebih pakar tentang hal ini. Cuma saya yang mengetuai sekolah ini rasa terpanggil untuk sama-sama memberi sumbangan yang sedikit. Dan minta maaflah seandainya apa yang saya sampaikan nanti tidak berketepatan ataupun tidak seperti maksud yang dimaksudkan. Jadi saya hanya menyampaikan sesuatu yang sedikit ini yang saya tahu sahaja. Yang selebihnya saya mohon ayah ibu untuk panjangkan pada ustaz-ustazah yang lain yang lebih mursyid dan mutqin. Lanjutan dari itu, seandainya murid-murid ini dah masuk tahun 2, tahun 3, tahun 4 dan seterusnya kan, maka di pasaran ada satu lagi buku Iqra macam ni. Saya tunjukkan saya minta izin pada buku ini untuk ditonton, dilihat, supaya sebagai panduan ibu bapa kalau tak dapat buku teks Iqra 1 dan Iqra 2 yang dibekalkan di sekolah-sekolah seperti ini, bolehlah ambil salah satu yang ada di pasaran yang berwarna merah seperti ini. Isi kandungannya adalah lebih kurang sama. Cuma ada beberapa bahagian-bahagian tertentu yang ada kelainan. Maksudnya muka salah satu di baris yang kedua, ketiga, keempat atau sebagainya ada lain sedikit. Jadi maksudnya ialah persiapan untuk meneruskan
siri-siri yang seterusnya diharapkan ayah ibu dan anak-anak sudah bersedia dengan siapa yang ada di rumah ni ada anak tahun 1 ada buku ni. Buku ni. Siapa di rumah tak ada anak tahun 1, carilah buku yang ni, kitab yang ni. Cuba usahakan. Dahulu ada satu lagi cetakan yang berwarna hitam. Tapi terpulanglah tengok yang ada di rumah. Saya insyaAllah akan maklumkan apa perbezaan dalam satu muka surat ke muka surat. Jadi maknanya dalam erti kata lain, siapa di rumah ada Iqra yang dibekalkan macam ni boleh guna, atau lagi kalau tak ada ini pun boleh guna. Nanti insyaAllah saya akan maklumkan mana satu ada kelainan. Tetapi dari segi keseluruhan, intipati dalamnya adalah lebih kurang sama. Dari segi silibusnya adalah lebih kurang sama. InsyaAllah harapannya ialah apabila selesai video ini, mudah-mudahan kita doa pada Allah SWT, sebab ini hari ini adalah hari pertama. Kita doakan mudah-mudahan ianya berterusan, ada istiqamah. Maknanya istiqamah dari segi untuk saya sendiri diberikan kekuatan dan kesihatan dan keizinan pada Allah SWT untuk meneruskan pada siri-siri yang seterusnya. Harapan doa kita ialah hari ini hari Jumaat, mudah-mudahan mustajab doa kita diteruskan sampai selesai Iqra 6. Mudah-mudahan selesai sampai Iqra 6, satu perjalanan yang panjang. Jadi bersabarlah. So kita punya durasi ataupun masa perjalanan kita lebih kurang dalam 20 ke 30 minit. Jadi siapa-siapa yang mendengar video ini sudah bersedia dengan alat tulis dan bersedia dengan Al-Quran, tidak akan buka Al-Quran juga, sudah bersedia dengan Iqra 1, Iqra 2 yang bersedia ini, dan juga sudah bersedia kalau tak ada gunakan Iqra ini, dan catatlah tarikh supaya kita ada disiplin mendengar. Anak-anak sudah bersedia, ayah ibu, ini adalah kulit depan. Kulit depan maksudnya apa hari tuju kita. Jadi seterusnya apa yang perlu kita ada dalam diri kita ialah keikhlasan kita. Timbulkanlah rasa keikhlasan untuk kita mempelajari Al-Quran. Sebab Al-Quran ini, tuan-tuan, ayah ibu, sahabat-sahabat semua, abang kakak, Al-Quran ini dia sebenarnya satu yang sangat istimewa dan sangat besar dan sangat utama. Apa maksudnya? Apa maksud sangat utama dan sangat besar? Maksudnya begini lebih kurang ni. Kalaulah kita buat satu analogi lah, Kalaulah contohnya ini pen, ini adalah pen saya. Pen ini kalau saya contohnya kita baling lah, kita baling terkena pada dinding. Apa akan jadi pada pen ini? Saya baling kena pada dinding, harus dia akan melantun balik kan? Dia akan melantun balik. Macam mana boleh pen yang macam ni boleh tembus ke dinding? Macam mana? Kan? Harus hukum alam melantun balik. Saya buat satu analogi yang perlu kita fikirkan. Ada satu benda macam ni lebih baik kalau kita katakan benda, kita baling dan tembus. Macam mana tu? Anak-anak dengar sini. Apa benda? Kita baling ke dinding, tembus. Hebat kan? Kita baling ke tanah, tembus ke dalam. Hebat. Apa tu? Apa tu? Sebenarnya kalaulah seseorang itu boleh belajar Al-Quran lalu mengajarkan, dan dia membaca Al-Quran, dia dapat benda kebaikan demi kebaikan, dan kebaikan itu boleh tembus sampai ke alam barzakh. Maknanya yang kita usahakan itu, harta yang kita usahakan itu boleh tembus sampai ke alam barzakh, alam yang seterusnya. Kalau kita usahakan, sebagai contoh ni, kita beli pen, tadi kata pen kan? Kita usahakan beli pen, belilah berapa, RM2, RM3, mungkin ada yang beratus juga kan? Kita usahakan dapat rezeki pen tu, dapat. Tapi pen tu hanya tinggal kat dunia. Kita nak baling sampai ke tanah, tembus ke dinding, tak tembus. Tapi kalau kita mempelajari Al-Quran, anak-anak ayah ibu semua, kita mempelajari Al-Quran, insya-Allah yang kita usahakan itu, amalan itu, kebaikan itu sampai kita ke alam barzakh. Kalau pen ini tadi kata boleh menulis dekat alam barzakh, boleh pakai lagi ke pen, tak perlu lagi dah. Tetapi kebaikan yang perlu ada ialah kebaikan-kebaikan di alam barzakh. Apa kebaikan di alam barzakh? Yang bukan masuk kebaikan bagaimana? Apakah yang perlu di alam barzakh? Adakah kita nak tulis pakai pen ni? Tak ada, dia bukan begitu. Dekat alam barzakh dia perlukan lampu. Ada lampu kan? Ada lampu. Dekat alam barzakh dia perlukan kawan. Kita kat sana seorang. Tuan-tuan guru berpesan cari sahabat. Sahabat tu siapa? Orang punya Al-Quran. Al-Quran itu menjadi sahabat kita. Al-Quran jadi sahabat kita. Kan tuan-tuan guru ada selalu berpesan malam-malam sebelum tidur, bacalah surah Al-Mulk.
bacalah surah Al-Mulk. Itu pesanan. Dan Al-Mulk itu sendiri akan jadi peguam bela, akan jadi sahabat kita di alam barzah. Cuba bayangkan anak-anak, apabila kalau kita ditinggalkan seorang-seorang kat pekan sana, kita ditinggalkan kat bandar ataupun ditinggalkan kat hutan ataupun tinggalkan kat mana-mana, kita seorang-seorang, apa rasa? Apa macam mana keadaan? Kita tiba-tiba hilang dekat pasar mak ayah, terlepas tangan pun kita dah risau kan. Nanti nak balik macam mana, nanti nak balik macam mana. Itu ada ramai orang, itu ada ramai dah tu. Cuba bayangkan kalau kita seorang-seorang, kita tak ada pengalaman macam tu. Cuba bayangkan kadang-kadang kita terdengar di dada akhbar ataupun surat khabar ataupun di berita-berita. Ingat tak dulu ada kisah orang yang hilang ke hutan, dihilang beberapa hari, sampai beberapa hari. Dia susah tu, nak makan macam mana, nak tidur macam mana, kena hujan macam mana. Itu di dunia. Cuba bayangkan nanti kita di alam barzah kan, kita seorang-seorang, tak ada kawan, tak ada kawan-kawan. Kalau kita tak buat persiapan, bagaimana? Jadi Al-Quran adalah sahabat kita di alam barzah. Maknanya apa? Yang kita usahakan tadi dekat dunia ini, dia boleh tembus ke alam seterusnya. Yang kita usahakan pada hari ini dan hari seterusnya, insya-Allah mudah-mudahan boleh tembus ke alam seterusnya. Bukan saja alam barzah, nanti alam mahsyar kita nak jumpa kan? Nanti ada timbangan nanti kan, dan kita nak kembali ke syurga yang dijanjikan oleh Allah SWT. Jadi sahabat-sahabat tua, sahabat semua, ayah ibu, ikhlaskanlah pertemuan ini dan usahakanlah untuk mendengar video ini sampai sudah. Dan video ini tak habis. Nak baca Al-Quran ini bukan kita fikir dapat 2-3 hari, mungkin bertahun-tahun. Nanti mudah-mudahan kalaupun tidak besarlah perkara ini, dapatlah di dalam hati kita terasa bangkit nak baca Al-Quran. Silalah carilah guru-guru yang ada dekat sana yang lebih hebat, yang lebih maklum, yang lebih mursyid dan mutqin. Sekurang-kurangnya untuk kita ini sebagai anak-anak, kalau tuan-tuan, kalau ada anak-anak di hadapan saya, sebagai remaja, kalau remaja di hadapan saya, kalau nak ibu bapa ataupun atuk nenek, ada dalam hati kita nak mula belajar Al-Quran. Kalau dah belum bermula, kalau nak orang itu sudah bermula belajar Al-Quran, nak memperdalamkan lagi Al-Quran. Dan kalau orang itu memang dah dalam Al-Quran, usaha untuk sampaikan semampu mungkin. Jadi itulah antara hasrat-hasrat kita ikhlaskan pertemuan ini. Mudah-mudahan kita terus istiqomah untuk mempelajari Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, muslim-muslimat, sahabat-sahabat semua dan anak-anak murid yang dikasihi sekalian, apakah kita nak masuk sikit ni, kita nak masuk sikit inti pelajaran kita pada hari ini. Dalam Al-Quran di dalam tu ada huruf-huruf. Yang kita nak masuk ni, sedang masuk ya, ada huruf. Huruf tu maknanya huruf hijaiyah. Selalu kita dengar, siapa yang pernah dengar kuliah demi kuliah, dia faham apa maksud huruf hijaiyah. Dalam tulisan bahasa Melayu, tulisan Rumi juga ada huruf-huruf. Dia ada A, B, C, sampailah Z kan, X, Y, Z. Agak-agak tu berapa huruf A, B, C sampai Z. Cuba kira dulu. Cuba. Tadi cikgu dah kira dah. Saya sebenarnya cikgu, jadi bolehlah kadang-kadang terpanggil gelaran sendiri cikgu sebab daripada bambu ini bagi cikgu. Tapi tak apalah, sebenarnya Al-Quran itu adalah milik semua. Kalaupun saya seorang petani, insya-Allah saya akan kata petani juga, saya sebagai pekebun begitu. Al-Quran adalah milik semua. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, huruf dalam Rumi A sampai Z ada 26 huruf, sama tak? 26. Maka kalau murid ini menguasai huruf-huruf ini, digabung-gabungkan huruf, contoh B-A, ba, C-A, ba, ca. Bolehlah dia membaca, digabungkan huruf itu. Tetapi kalau untuk Al-Quran, namanya adalah huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ini, kalau buka kitab kita, ada 29 huruf dan 28 huruf. Macam mana tu? Ada 29, 28, 29. Cuba sekarang kira dulu. Cuba kira alif, ba, ta, sampai ya. Cuba kira sekarang. Kira dulu pelan-pelan. Sebab video ni ambil masa. Dia tidak dalam kabut. Kita yang risau sangat, dalam setengah jam insya-Allah kita selesai. Cuba kira. Akan dapat kat sana kalau campur dengan alif ada 29. Tetapi kalau kita tak campur dengan alif, 28 sahaja. Apa maksud ada alif tak ada alif? Dia sebenarnya macam ni tuan-tuan ayah ibu semua ya. Kalau kita mengira huruf hijaiyah daripada alif, ba, ta sampai ya adalah 29 huruf.
Tetapi kalau kita sebut huruf yang berbunyi, maksudnya hamzah di atas a, ba di atas ba, maka ada bermula pada hamzah itu tadi sampai huruf ya ada 28. Maka kita tak sebut alif di atas a, kita tak sebut begitu, kita sebut hamzah di atas a. Okey, sekarang dari segi huruf, bilangan huruf. Jadi dalam arti kata lain, yang perlu kita kuasai 28 dan 29 huruf ini sahaja. Ini sahaja, macam senang aja. Dia sebenarnya tidaklah begitu. Maksud ini sahaja. Maknanya itu yang perlu diperjuangkan. Sebab ilmu Al-Quran ini adalah ilmu bunyi. Dia bunyi. Bunyi ini dia tak sama seperti ilmu-ilmu yang lain. Sebab kita kena bunyikan. Kita kena bunyikan. Maksud bunyikan tu apa? Kita sendiri yang bunyi. Kalau kita insyaAllah yang sihat, yang boleh ada tutur kata yang baik, maknanya tidak ada kecacatan di bahagian rongga-rongga mulut, kita kena bunyikan huruf-huruf hijaiyah ini. Maksudnya nak bunyikan dekat mana? Anggota apa yang berbunyi? Telinga kita kan? Telinga kita tak bunyi. Pipi kita, kepala kita tak bunyi, mata tak bunyi. Yang berbunyi ini adalah rongga-rongga mulut. Rongga-rongga mulut. Itu yang dinamakan sebagai huruf-huruf yang keluar daripada makhrajnya. Makhraj itu tempat keluar huruf. Jadi huruf hamzah ataupun huruf alif tadi sampai ya tadi itu, kita kena tahu dia keluar kat mana. Dia keluar kat mana. Itu asas-asas awal. Hari ini adalah untuk pengenalan sahaja. Ramai ayah ibu dah tahu hal ini. Tetapi untuk kita memperdalam supaya kita, sebab kadang-kadang anak-anak ni dia tak tahu punca bunyi itu datang daripada mana. Dan kadang-kadang kita pun yang mungkin dah terlepas masa kita belajar dahulu kan. Kita tak dapat mengenal pasti huruf itu sebenarnya apa. Sebab huruf ini setelah kita tahu nanti makhraj huruf, nanti kita sampai ke syllabus itu insyaAllah. Sampai ke makhraj huruf, kita ada satu lagi sifat huruf itu pula. Apa sifat dia? Adakah sifat dia bertahan angin ke, terlepas angin ke, terlepas udara ke, terhadang udara ke, terlepas suara ke, ataupun tertahan suara ke, adakah dia berdesir ke? Nanti kita akan mudahkan bahasa, untuk mudah bahasa itu. Jadi tadi kita namanya makhraj. Bila makhraj ini daripada huruf alif, ba, ta sampai ya nanti hendaklah disebut dengan bunyi yang tepat, bunyi yang betul. Dulu kadang-kadang masa kita kat kampung-kampung dulu, kan kita masa tu sesuai dengan usia kita kan, maka tuan-tuan guru melepaskan kita sahaja sebenarnya. Nak sebut apa pun tak apa. Ada alif, ba, ta, apa sahaja bunyi pun tak apa, asalkan mirip. Tetapi hari ini biarlah kita dedahkan sedikitlah, minta izin kepada ustazah yang ada di luar sana untuk saya berkongsi yang sedikit ini. Bagaimana bunyi itu dikeluarkan daripada satu huruf ke satu huruf. Jadi itu pentingnya kita. Jadi makhraj yang tadi itu, awal makhraj untuk kita faham, dalam kita menyebut huruf-huruf hijaiyah ini, makhrajnya ada 5 makhraj. Kalau kita tengok tangan kita, tengok anak-anak, tangan kita jadi ada 5 kan. Nanti kalau tengok tapak tangan kita, ingat ada 5 jari ini, ada 5 makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu nak berjilat tempat keluar. Tempat keluar apa? Tempat keluar huruf. Di mana sekatan-sekatan huruf itu akan berlaku. Jadi kalau kita tengok ada 5 ini, apa 5 ni? Pertama, saya gunakan bahasa kita mudah faham ya. Mungkin tak ada masuk bahasa Arab sangat, supaya kita mudah kepada bahasa kita. Tapi nanti penambah baiklah nanti bersama dengan ustaz-ustazah masing-masing, perdalamkan lagi. Ini asas sahaja. Pertama ialah rongga. Kita kata rongga. Rongga ni ialah mana? Daripada istilahnya ialah angin yang masuk dalam badan kita. Angin masuk ke hidung, ke mulut kan. Kita sedar macam tu, dia akan masuk ke paru-paru kan. Maksud dia keluar kembali. Rongga tu maksudnya ialah sesuatu yang tidak tiada sekatan. Rongga mulut kita, rongga. Lubang, ruang, tu rongga. Itu rongga satu, rongga. Kemudian apa lagi? Halkum. Halkum ni kita punya halkum. Halkum ni pula ada kata leher. Apa dia kata leher? Leher yang semua lagi kan. Halkum yang dalam tu saja. Halkum ni pecah pada 3. Dia ada pangkal halkum, tengah halkum, hujung halkum. Ni kalau macam ni, kalau ni halkum, kepala kat sini. Ni halkum, contohnya halkum ni pendek. Ni halkum sini, kepala sini, halkum sini. Yang dimaksudkan pangkal ialah yang bawah ni, bawah pangkal. Ini tengah, ni hujung. Kalau kita letak kat leher macam ni jadinya. Jangan maksud kita jolok. Kalau kita jolok ni mulut kita dijolok, kita jumpa ini dulu kan. Ini ingat ini pangkal, ini bukan pangkal. Ingat awal ini pangkal, bukan. Ini adalah hujung, yang pangkal yang bawah. Kita tak boleh jolok ni, tak sampai sini jari kita.
nak bagi faham. Kalau ada huruf yang keluar dari sini, berpangkat halkum. Lepas tu ada yang tengah halkum. Kat sini ada huruf juga keluar kat sini. Lepas tu ada yang di hujung halkum. Kat sini nanti keluar 2 huruf, ini keluar 2 huruf, ini 3 huruf. Ini cikgu gunakan ABM pen je lah hari ni, tak apa. Itu namanya huruf yang keluar pada halkum. Nanti akan ada huruf yang keluar melalui apa lagi? Lidah contohnya andai kata ini lidah. Tak ada dah lidah besar macam ni. Andai ni lidah. Lidah ni yang paling banyak bergerak dalam mulut kita. Anggota yang mengeluarkan suara banyak melalui lidah. Jadi lidah ini pun terbagi beberapa tempat untuk kita melakukan sekatan udara supaya udara itu menghasilkan bunyi. Tak bagi satu analogi lah supaya taknya macam susah sangat kita nak fikir. Anak-anak pernah main belon tak? Tiup belon. Bila kita tiup belon, belon tu besar kan. Kadang-kadang ada yang suka main, kita tarik sikit muncung bibir belon tu, dia pun bunyi plep gitu kan. Kalau kita lepaskan bunyi per gitu kan. Itulah dia sekatan, maksud sekatan. Jadi apabila lidah ini tadi menyekat mana-mana bahagian rongga dalam mulut, maka angin akan terkeluar melalui hidung dan celah-celah mana keluar bunyi. Itu maksud makhraj, tempat keluar mana. Jadi lidah tu diangkat ke atas ke, lidah tu ke tengah ke, lidah tu ke bawah ke, atau yang tengah atau nanti ke atas ke. Sekatan-sekatan itu membawa bentuk-bentuk bunyi. Itu maksud tadi. Faham ya? Macam tadi halkum, macam mana nak sekat halkum? Ada caranya. Itu nak bincang tu. Nanti tunggu kepada video-video seterusnya insya-Allah. Sebab kita bangunkan ini dengan bersih. Tadi tu lidah tadi tu, dia ada pangkal lidah. Huruf-huruf itu keluar dari pangkal lidah. Apabila pangkal lidah itu dinaikkan ke langit, ke arah ke atas, dia akan memberi sekatan, dan huruf akan keluar dari situ. Tak apa, hari ini fahamkan dulu huruf keluar daripada mana. Nanti insya-Allah ada rezeki untuk yang seterusnya kita terangkan pula huruf tu huruf apa. Ada di tengah lidah. Ada di hujung lidah. Kemudian ada tepi hujung lidah. Dan hujung tepi dia lagi. Tepi hujung lidah. Dan ada tepi lidah. Banyak tu lidah tu. Pangkal lidah, tengah lidah, hujung lidah, tepi hujung lidah, dan tepi lidah. Jadi lidah yang paling banyak sekali. Jadi nanti kita akan bincang lebih halus lagi apa maksud-maksud ini insya-Allah. Tetapi untuk di peringkat awal, kadang-kadang untuk anak-anak ini kita tidak begitu menerangkan sangat. Kita akan minta dia dengar bunyinya sama tak seperti yang bunyi kita nak. Kalau bunyi itu sama, walaupun dia tak nampak lidah itu ke mana, tapi kita dapat mengagak bunyi itu lidah itu dah betul dah tu. Nanti kita akan adjust, turunkan sikit lidah. Contohnya sa. Tapi kalau dia kata sa, kita kata lidah tu keluarkan sikit. Sebab ayah ibu dah tahu lidah tu sepatutnya kat mana. Kalau kita, anak kita contohnya kan, dia sebut nak sebut sa, tetapi sebut sa. Kamu sebutlah sa. Anak sebut sa. Saya kata sa. Tengok. Macam mana kita nak terangkan pada dia? Macam ni. Lidah tu keluarkan sikit lidah tu. Cuba kalau kacikkan gigi, lidah tetap gigit. Gigit contoh. Jangan gigit. Itu boleh. Bolehlah dia menjawab menyebut huruf sa tu. Sebab itu kadang-kadang teknik. Kita nak minta anak tu sebut betul. Tapi macam mana nak bagi dia sebut betul? Kita kena ajar dia huruf tu keluar dari mana. Tu tadi tu lidah. Panjang sebenarnya lidah ni. Tapi hari ini untuk intro saja dalam lebih kurang 30 minit macam tu dahulu untuk awal lebih kurang ni. Itu lidah. Lepas tu dalam lidah tadi halkum tadi kan. Tadi rongga 1, 2 kerongkong ataupun halkum, 3 lidah kita dah sebut. Dan satu lagi tadi yang keempat ialah dikatakan sebagai bibir. Huruf yang keluar daripada bibir. Sekatan itu banyak berlaku daripada bibir. Maknanya apa? Angin yang masuk keluar, bibir sekat. Apa contoh-contohnya? Macam contoh huruf ba. Bibir bawah dengan bibir atas. Ba. Dan dia ada sifat huruf. Bagaimana nanti kita akan bincangkan lagi. Adakah kita sebut ba? Adakah macam tu? Ataupun ba. Sentuhan lembut sahaja. Itu dengan loceng kan. Maksudnya memang video ini dirakam di sekolah. Ini memang dekat sekolah. Jadi ini alhamdulillah itu loceng sebenar. Ini pun untuk maklumkan ini
situasi ini ada di sekolah. So video ini dibangunkan di sekolah. Memang sesuai lah untuk panjangkan pada ayah ibu semua. Nanti ada yang bertanya, sekolah mana tu? Siapa yang mengenali saya? InsyaAllah tahu lah sekolah mana. Siapa dah tahu? Tunggu nanti Ustaz akan datang, insyaAllah saya akan memperkenalkan ini. Tadi tu huruf kebibiran. Ada huruf-huruf yang keluar dari bibir. Dan ada lagi yang kelima. Tadi ingat tadi ialah jauh apa nama tadi tu? Rongga. Ini guna bahasa Melayu. Lepas tu kerongkong. Lepas tu tadi apa? Lidah. Lepas tu tadi apa? Bibir. Yang kelima yang terakhir, iaitu hidung. Khaisun. Hidung ni ada berkaitan tentang yang berdengung-dengung. Contoh nun tadi satu, mim tadi satu. Contoh bunyi banyak lagu ni hidung. Huruf mim itu ada huruf kebibiran. Lalu angin keluar ikut hidung. Jadi tuan-tuan, ayah ibu semua, kita belajar apa ni? Kita tengah bincang apa ni? Kita tengah bincang tadi huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ada 28 dan 29. Yang 29 termasuk alif. Yang 28 tidak termasuk alif disebabkan alif itu tidak berbunyi. Yang berbunyi adalah hamzah. Kemudian tadi kita bincang apa? Kita bincang huruf itu keluar dari mana? Daripada tadi kata ada 5 tempat. Ingat jari kita ada 5 tempat dia keluar. Apa maksud 5 tempat? Sekatan banyak berlaku di situ. Apa maksud sekatan? Analoginya tadi macam kita tiup belon. Kalau kita sempitkan muncung belon itu, maka dia akan jadi bunyi yang berbeza-beza. Jadi angin yang masuk dalam rongga mulut kita simpan dalam paru-paru, lepas itu kita keluarkan, sekatan sudah berlaku di pangkal halqum, sekatan di situ. Yang orang dulu kata huruf dari dada. Bukan, huruf dari dada tak ada. Paling jauh ke dalam adalah huruf yang di pangkal halqum, iaitu huruf hamzah. Huruf hamzah ni huruf yang paling jauh. Nanti kalau misalnya kata orang tanya anak-anak ayah ibu, apakah huruf yang paling jauh ke dalam? Kalau ada orang tanya macam tu lah, jawab huruf hamzah. Walaupun huruf hamzah itu berkembar dengan huruf ha, alim ulama kata huruf hamzah itu lebih, walaupun dikembar di situ, tapi dia lebih dalam lagi untuk huruf hamzah. Kalau huruf yang paling terkeluar pula, terkeluar tu maksudnya yang paling nak terkeluar daripada rongga mulut kita, huruf apa? Huruf apa? Cuba dulu. Siapa dapat huruf ni, dia betul. Cuba huruf apa? Yang jawab betul tu alhamdulillah. Huruf sa. Huruf adalah makhraj yang paling nak terkeluar daripada rongga kita. Jadi itu asas-asas utama, asas perkara yang kita nak pelajari. Dan dia bukan di situ sahaja. Nanti insya-Allah setelah kita tahu makhraj huruf, kita cuba usahakan bunyi-bunyi huruf itu macam nak huruf ba, ta dan seterusnya. Jadi untuk hari ini lebih kepada makhraj huruf, dan akan datang pada pertemuan-pertemuan kita akan datang, insya-Allah kita akan bunyikan pula. Kita akan bunyikan macam mana nak sebut huruf alif, ba, ta dan seterusnya, supaya semasa nanti kita mempelajari Iqra ini, mempelajari kulit demi kulit, kita dah sebut nama tu huruf betul-betul. Kita dah sebut huruf tu betul-betul. Sebab dalam silibus ini ada huruf contohnya kalau saya buka sini kan, kita ada huruf fa, huruf qaf, huruf kaf. Semasa menyebut huruf itu dah sebut betul dah. Kita tak sebut lagi kaf, pa, maksudnya fa, kaf. Nanti akan kita pendetailkan lagi. Jadi supaya tontonan ini tidak mengambil masa yang begitu panjang, supaya ayah ibu boleh men-setkan masa lebih kurang setengah jam ataupun lebih kurang macam tu untuk kita dengar yang seterusnya, untuk membolehkan biasa kalau kat sekolah pun dalam setengah jam kita dah tukar subjek yang lain. Jadi mudah-mudahan ayah ibu semua, pertama tadi keikhlasan kita kena ada, iktizam kita kena ada, kita kena ada keusahaan, kena ada usaha yang tinggi untuk Al-Quran. Usahakan apa-apa segala sampai kita boleh mempelajari Al-Quran. Itu mudah-mudahan ini memberi manfaat pada kita semua. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Orang yang terbaik di kalangan kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itulah pesanan dari tuan guru, itulah yang diriwayatkan begitu. Jadi
seandainya tutur kata bicara saya ada kesalahan, saya memohon ampun dan maaf, dan mudah-mudahan doakanlah keikhlasan ini berterusan dan Allah SWT memberikan kelapangan masa, kekuatan untuk kita terus pada siri-siri seterusnya, sehingga kita berjumpa lagi untuk waktu ini lebih kurang 30 minit, lebih kurang begitu, untuk kita teruskan pada siri-siri seterusnya. Mudah-mudahan ada keizinan itu dan tuan-tuan dalam keadaan istiqomah. Ampun maaf daripada saya. Sekian dahulu untuk pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.